Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sumarni binti Bacok, nomor pelajar YI 22110015. Hari ini saya akan membentangkan mengenai perlembagaan persekutuan. Apa itu perlembagaan persekutuan? Perlembagaan persekutuan merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berdasarkan dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan persekutuan ini merupakan undang-undang utama dan tertinggi di Malaysia yang mengandungi 183 perkara. Salah satu daripada peranan perlembagaan Malaysia adalah untuk memupuk keharmonian dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Bagaimana keharmonian dibentuk melalui perlembagaan persekutuan ini? Baiklah, bahagian 1/3 menyatakan bahawa agama Islam adalah agama rasmi negara dan bahagian 2/11 menyatakan bahawa setiap orang berhak untuk menganut agama masing-masing. Kita dapat lihat di sini, walaupun agama Islam merupakan agama rasmi negara, namun setiap orang masih bebas untuk memilih agama yang ingin mereka percayai. Pada masa yang sama juga, masyarakat Malaysia adalah sebuah masyarakat yang saling bertolak ansur dan menghormati setiap kepercayaan dan agama yang dianuti oleh masyarakat sekeliling mereka. Kita dapat jadikan Masjid An-Nur di Tuaran Sabah ini sebagai contoh. Mengapa saya mengambil contoh Masjid An-Nur ini? Ini adalah kerana Masjid An-Nur di Tuaran Sabah ini dibina di tengah-tengah 3 buah gereja dan sebuah tokong Buddha. 3 buah gereja ini adalah Gereja Basin Malaysia, Gereja Sidang Injil Sabah dan Gereja Anglican St. Andrew. Kita dapat lihat di sini bahawa masyarakat Malaysia masih dapat hidup secara harmoni walaupun pusat ibadah mereka dibina berdekatan antara satu sama lain. Yang lebih menariknya lagi, walaupun mereka harus berkongsi tempat meletak kenderaan, namun tiada perbalahan yang terjadi antara mereka. Hal ini membuktikan bahawa perlembagaan persekutuan dapat mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan patut dijadikan sebagai panduan pemerintahan dan pentadbiran negara secara berterusan. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurtiana binti Madu Amsar, nombor metrik YI 21210071. Isi yang saya akan bentangkan ialah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia. Bahasa Melayu ini bahasa rasmi perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang juga dikenali sebagai bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikaikan fungsinya dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Di samping itu, antara perkara dalam perlembagaan persekutuan yang sangat ditekankan ialah bahasa kebangsaan di negara ini. Para pemimpin negara menyedari bahawa perlu diwujudkan bahasa kebangsaan sebagai wadah komunikasi atau bahasa pertuturan umum dan bahasa rasmi negara bagi menyatupadukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Hasil permuafakatan perlembagaan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa kebangsaan dalam perkara 152 Perlembagaan di Malaysia. Persefahaman menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang tidak menjejaskan penggunaan bahasa ibunda
Kaum-kaum yang lain malah dijamin oleh perlembagaan persekutuan seperti masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin untuk orang Cina dan bahasa Tamil untuk orang India. Okey, aspek penting yang dipadukan rakyat mengikuti fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan adalah melalui pendidikan. Sesungguhnya pendidikan hari ini telah memainkan peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara di dalam mewujudkan perpaduan kaum. Pendidikan hari ini telah membuktikan bahawa negara berjaya mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Perpaduan rakyat atau pembentukan satu negara bangsa dapat dicapai melalui sistem pendidikan. Oleh itu, perpaduan rakyat dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai murni seperti saling menghormati antara satu sama lain dan tidak mengira bangsa dan agama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Izzah binti Glenn. Saya akan membentang fungsi dan peranan Perlembagaan Persekutuan dalam menyumbang keharmonian masyarakat Malaysia serta kelangsungannya sebagai sebuah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan pemerintahan dan pentadbiran negara. Apakah itu perlembagaan? Perlembagaan ialah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sebuah negara. Kini, Perlembagaan Malaysia mengandungi 183 perkara yang tergolong dalam 15 bahagian. Antara kandungan yang menyebut mengenai kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, bentuk dan tugas yang di-Pertuan Agong, Parlimen dan Kabinet. Konsep ketertinggian perlembagaan. Yang pertama, perlembagaan menentukan apakah perkara persekutuan yang kerajaan persekutuan boleh lakukan dan perkara negeri yang kerajaan negeri boleh lakukan. Yang kedua, perlembagaan menentukan apakah perkara bersama yang membolehkan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang mengenainya. Contohnya, undang-undang yang boleh dibuat oleh Parlimen ialah pertahanan, pelajaran, hal ehwal luar negara dan sebagainya. Jika Parlimen campur tangan dalam pembentukan undang-undang di luar perkara persekutuan, maka undang-undang tersebut adalah tidak sah. Yang ketiga, kedudukan YDPA sebagai ketua negara, lambang taat setia rakyat, lambang negara, ketua Parlimen, ketua pemerintah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ia tertakluk kepada halangan-halangan yang dikenakan oleh perlembagaan. Baginda adalah raja berperlembagaan iaitu bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Yang keempat, kuasa kehakiman juga tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Kuasa YDPA sebagai ketiga-tiga cabang kerajaan, perundangan, pentadbiran dan kehakiman juga tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Yang kelima, kerajaan tidak boleh membuang negara seseorang warga negara. Tidak boleh menahan seseorang warga negara dari pulang ke tanah airnya. Tidak boleh memaksa seseorang itu menjadi buruh paksa dan tidak boleh memenjarakan mana-mana individu melainkan menurut undang-undang. Perlembagaan Malaysia adalah berkenaan dengan hak-hak asasi. Yang pertama, kebebasan diri. Perkara mengenai kebebasan diri telah diperuntukkan dalam Fasal 1, Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan tidak seseorang pun boleh diambil nyawanya dan dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Seseorang yang ditangkap perlu diberitahu dan seberapa segera sebab-sebab dia ditangkap. Dan dia dibenarkan untuk membela diri oleh seorang peguam yang dipilih olehnya sendiri. Selain itu, seseorang yang ditangkap dan tidak dilepaskan hendaklah dibawa ke hadapan seorang magistrate dalam masa 24 jam. Yang kedua, keabadian dan kerja paksa. Perkara 6, Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan bahawa tidak seorang pun boleh ditahan sebab abdi dan kerja paksa. Segala jenis kerja paksa adalah dilarang tetapi Parlimen boleh dengan undang-undang membuat peruntukan bagi perkhidmatan kerahan untuk maksud-maksud negara. Kerja yang berkaitan dengan menjalankan hukuman penjara tidaklah dianggap sebagai kerja paksa. Yang ketiga, kesamaratan di sisi undang-undang. Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan bahawa semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama. Fasal kedua memperuntukkan seseorang warga negara itu tidak boleh dibezakan semata-mata atas sebab agama, keturunan atau tempat lahir. Walau bagaimanapun, pengecualian terhadap perkara 153 yang memperuntukkan layanan istimewa bagi orang Melayu dan kaum bumi putera yang lain di Sabah dan di Sarawak dalam beberapa lapangan seperti pemegang jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam, pemberian beasiswa dan pengeluaran permit serta lesen. Yang keempat adalah larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Perkara 9 Perlembagaan Persekutuan
memperuntukkan bahwa tiada seorang pun warga negara yang boleh dibuang negeri atau ditahan daripada masuk ke dalam persekutuan. Setiap warga negara berhak bergerak dengan bebasnya dan bermaksudin di mana-mana bagian persekutuan. Walau bagaimanapun, hal ini tertakluk kepada Undang-Undang Immigration yang berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Keadaan ini tertakluk kepada undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan persekutuan seperti ketenteraman awam, kesihatan awam dan hukuman yang dikenakan kepada pesalah. Yang kelima, kebebasan bercakap, berhimpunan, menubuhkan persatuan. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan kebebasan kepada semua negara untuk bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Namun demikian, Parlimen boleh mengenakan sekatan tertentu bagi kepentingan keselamatan, ketenteraman awam atau moral. Adalah menjadi satu kesalahan untuk menyoal perkara-perkara yang sensitif seperti hak-hak keistimewaan orang Melayu dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Yang keenam, kebebasan beragama. Sungguh pun Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi setiap warga negara Malaysia berhak untuk mengamalkan agama masing-masing. Setiap individu berhak untuk mengembangkan agamanya, tetapi undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan boleh mengawal dan menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganut agama Islam. Walau bagaimanapun, kebebasan diberikan kepada kerja-kerja mubalik di kalangan orang bukan Islam. Manakala di Sabah dan di Sarawak pula, undang-undang negeri yang ingin menyekat apa-apa agama, iktikad dan kepercayaan di kalangan orang Islam berkendakan undi sebanyak 23 daripada jumlah bilangan anggota Dewan Undangan Negeri. Tiap-tiap kumpulan agama berhak untuk menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, menumbuhkan dan menyelenggara yayasan yang maksud agama dan khairat, memperoleh dan mempunyai harta serta memegang dan mentakbirnya mengikut undang-undang. Yang ketujuh, kesamaratan dalam pelajaran. Perkara 12 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia menyatakan tentang hak mengenai pelajaran tidak terdapat sebarang perbezaan terhadap mana-mana warga negara semata-mata kerana agama, kaum, keturunan, tempat lahir untuk mendapatkan pendidikan, iaitu dalam pentadbiran, mana-mana yayasan pelajaran yang diselenggara oleh suatu pihak berkuasa awam tentang kemasukan murid-murid atau pelajar mengenai bayaran. Yang kedua, tentang memperuntukkan kewangan dan bantuan kewangan pihak berkuasa awam bagi menanggung dan membiayai murid-murid atau pelajar-pelajar di mana yayasan pelajar tertakluk pada perkara 153-5. Yang ke-8, hak untuk berharta. Perkara 131 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan tidak seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali menurut undang-undang. Undang-undang juga tidak boleh membuat peruntukan untuk mengambil atau menggunakan harta dengan paksa tanpa pampasan yang mencukupi. Yang terakhir adalah perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang. Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang Perlembagaan Persekutuan Malaysia melalui perkara 7 memperuntukkan tidak seorang pun yang boleh dihukum kerana sesuatu perbuatan yang tidak menjadi kesalahan di sisi undang-undang pada masa perbuatan itu dilakukan dan tidak sesiapa yang juga boleh menanggung hukuman yang lebih berat bagi sesuatu kesalahan daripada yang telah ditetapkan oleh undang-undang pada masa kesalahan itu dilakukan. Fasal kedua memperuntukkan bahawa seseorang yang telah dibebaskan ataupun disabitkan dengan kesalahan tidak boleh dibicarakan sekali lagi di atas kesalahan yang sama kecuali jika sabitan atau pembebasan itu telah dibatalkan dan perbicaraan semula diperintahkan oleh mahkamah atasan mengenai perkara yang telah dibebaskan ataupun disabitkan kesalahan itu. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Saya Roland Chan Siafa, nombor matriks YE 22110014. Hari ini saya akan membentangkan mengenai masyarakat dan budaya, iaitu adat perkahwinan kaum Tionghoa di Malaysia. Hari ini saya ingin bercerita mengenai kaum Tionghoa di Sabah. Seperti kaum-kaum yang lain, kaum Tionghoa juga mempunyai adat resam mengenai perkahwinan. Seperti kaum yang lain, kaum Tionghoa apabila ingin mengadakan pertunangan, maka pihak
laki yang akan diketuai oleh ibu dan bapak atau saudara mara yang lebih tua pada mereka, akan berkunjung ke rumah perempuan untuk bincangkan mengenai majlis pertunangan atau pertunangan, mengenai tarikh, bayaran berian, dan sebagainya. Maka apabila tiba hari pertunangan, seperti dan juga mereka akan membawa hadiah, barang keperluan, cincin untuk digunakan acara pertunangan. Kebiasaannya bagi pengantin lelaki apabila mereka sudah bertunang, cincin akan dipakai di jari tengah. Apabila kita melihat lelaki yang memakai cincin jari tengah, bermaksud dia telah bertunang. Apabila selesai majlis pertunangan, biasanya kedua pengantin pasangan akan berkunjung ke rumah saudara mara terdekat yang tidak menghadiri majlis pertunangan mereka dengan memberi kek atau buah-buahan dan memberitahu kepada saudara mara bahwa mereka telah bertunang, dan di sanalah juga sesi perkenalan bagi pada pihak-pihak sama ada lelaki atau perempuan. Pada bagi majlis perkahwinan pula, biasanya pengantin lelaki dan perempuan tidak akan bersama pada malam sebelum berkahwin, di mana pihak lelaki akan berada di rumah lelaki menyebut saudara mara bersama dengan menghias rumah dan milik pengantin ini sangat penting bagi kaum Tionghoa. Apabila mengadakan majlis perkahwinan, mereka akan menghiaskan bilik pengantin dengan cadar baru, langsir, dan perkataan-perkataan melambangkan simbol kawin. Dan apabila tiba hari kawin, di pagi hari perkawinan, maka pengantin lelaki akan berkunjung ke rumah pengantin perempuan untuk menjemput pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki. Tetapi semasa tiba di rumah pengantin perempuan, biasanya pengantin lelaki akan dimain atau diberi seperti permainan kuis atau menjawab soalan untuk pengantin lelaki masuk ke bilik pengantin perempuan untuk menjemput pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki. Apabila telah berjaya masuk ke rumah pengantin perempuan, maka upacara minum teh akan diadakan bagi di rumah pengantin perempuan dengan memberi minum teh kepada kedua ibu bapak perempuan dan saudara mara yang lebih tua. Setelah itu maka pengantin perempuan akan dibawa ke rumah pengantin lelaki. Di rumah pengantin lelaki pula sama juga upacara minum teh akan diadakan dengan memberi minum teh pada kedua ibu bapak pengantin lelaki dan mereka yang lebih tua sebagai simbol hormat pada mereka yang lebih tua. Selepas itu selesai upacara minum teh, maka pengantin lelaki dan perempuan akan masuk ke bilik dengan membawa budak-budak yang ada di situ melompat di atas katil. Ini sebagai simbol bahwa pengantin akan dikurniakan anak yang banyak. Itu saja pembentangan saya hari ini. Sekian, terima kasih.
Okey, tajuk yang saya pilih masyarakat dan budaya adat perkawinan Bugis. Suku kaum Bugis ni dia lebih tertempu di kawasan pantai timur Sabah dan selatan semenanjung Malaysia. Suku kaum Bugis ni sebenarnya berasal dari Kepulauan Sulawesi di Indonesia. Namun suku kaum Bugis telah berhijrah ke Tanah Melayu sebelum negara ini mencapai kemerdekaan lagi. Suku kaum Bugis ni merupakan antara satu kaum yang terawal yang datang dan menetap ke Tanah Melayu. Suku kaum Bugis berhijrah ke Tanah Melayu, telah menetap dan mendirikan institusi kekeluargaan serta melahirkan zuriat dan waris sehinggalah ke generasi sekarang. Antara proses adat perkawinan Bugis, pertama, undangan perkawinan. Bagi suku kaum Bugis ni, dia sudah menjadi kebiasaan untuk mengundang orang ramai menggunakan khidmat 2 orang wanita untuk memanggil. Memanggil merupakan cara yang menjadi kebiasaan bagi suku kaum Bugis dengan membawa dulang berisi rokok atau gula-gula dibalut dengan kain. Walau pelbagai alternatif lain seperti jemputan melalui kemudahan teknologi komunikasi masa kini iaitu Facebook, WhatsApp, kad undangan memanggil juga masih diamalkan sehingga hari ini. Proses yang kedua ialah Mapandre Doik. Mapandre Doik ni membawa maksud ialah hantaran atau lebih mudah naik duit. Dalam majlis ini, pihak lelaki akan membawa wang hantaran yang telah ditetapkan semasa meminang, yang mana hamper sama dengan adat perkahwinan Melayu. Sebilangan besar daripada keluarga pihak perempuan akan menerima kesemua wang hantaran dan selebihnya hanya menerima sebahagian saja. Oleh yang demikian, semasa dulang hantaran diberikan ketika majlis pernikahan, dulang wang hantaran sekadar simbolik saja kerana wang hantaran telah pun diserahkan kepada pihak perempuan untuk menampung kos perbelanjaan majlis persandingan. Proses seterusnya ialah malam mapaci. Malam mapaci atau lebih dikenali sebagai malam berinai. Majlis ini dilakukan pada malam sebelum hari nikah. Hanya dilakukan di rumah pengantin perempuan dan malam mapaci adalah malam untuk pengantin perempuan saja. Untuk upacara ini, pengantin perlu menyediakan bahan-bahan tertentu di mana bahan tersebut mempunyai maksud yang dipercayai sejak zaman nenek moyang dahulu. Contoh bahan yang perlu ada untuk mengadakan upacara malam mapaci ini ialah 11 helai kain sutera Bugis, yang mana kain ini adalah untuk golongan bangsawan yang memberi maksud penghormatan kepada bakal pengantin dan menunjukkan orang Bugis mempunyai harga diri yang tinggi. Selain itu, daun pisang pula memberi maksud kesinambungan, di mana melalui perkawinan boleh mengeratkan silaturahim dan boleh membesarkan keluarga dengan bertambah zuriat. Daun nangka juga diperlukan pada malam tersebut dengan memberi makna bahawa orang Bugis sentiasa berusaha bercita-cita tinggi. Di samping itu, beras disediakan dengan beranggapan bahawa ahli keluarga mendoakan bakal pengantin akan hidup bahagia. Tambahan pula, lilin turut disediakan bertujuan untuk memberi keterangan kepada kehidupan baru untuk bakal pengantin. Akhirnya, daun ini bermaksud kesucian menurut kepercayaan suku kaum Bugis ini. Proses yang terakhir ialah majlis persandingan. Seperti adat kaum lain, kaum Bugis ini juga mengamalkan majlis persandingan untuk meraihkan pengantin pada majlis tersebut. Majlis persanding ini tidak akan dibiarkan hambar kerana kemeriahan penting bagi suku kaum ini untuk bertujuan meraihkan pengantin dan tetamu yang hadir. Majlis persandingan selalunya akan dilakukan di luar rumah. Sarapo atau kemah perkahwinan adalah tempat di mana majlis persandingan ini akan diadakan. Sarapo diperbuat daripada bulu yang didirikan menjadi sebuah kemah yang besar. Bagi proses untuk membina sarapo ini selalunya akan dibuat seminggu sebelum majlis. Sarapo ini akan diusahakan oleh ahli keluarga, saudara mara, kawan-kawan dan jiran tetangga. Bagi kaum ini, majlis masih mengamalkan semangat kekitaan atau lebih sinonim dengan semangat kerjasama untuk lebih mudah difahami. Semangat ini sangat dititik beratkan dalam kaum Bugis. Segala kerja dilakukan bersama-sama. Di bahagian dapur juga begitu. Segala aktiviti masak-memasak akan dilaksanakan sesama mereka. Majlis persandingan ini biasanya akan bermula pada 11 petang, bermula jam 2 petang hingga 12 malam. Bagaimanapun, jangkaan waktu majlis tersebut juga bergantung kepada keputusan tuan rumah untuk melaksanakan majlis itu. Rata-rata perkahwinan Bugis akan mengundang kumpulan muzik jemputan untuk menghiburkan penonton dan titan yang hadir. Semasa majlis persandingan, tetamu akan melihat sebuah tempayan atau tempat solo di mana tetamu akan memasukkan sumbangan berupa duit
cek yang boleh ditunaikan ke dalam tempayan tersebut. Tempayan ini akan diletakkan di atas pelamin. Selepas itu, tetamu akan bersalaman dengan pengantin, makan sambil berhibur dan seterusnya, boleh pulang. Itu saja perbentangan budaya masyarakat Bugis dalam adat perkahwinan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sumarni binti Baco, nombor pelajar YE 22110015. Hari ini saya akan berkongsi mengenai budaya perkahwinan suku kaum Kokos. Saya akan berkongsi dari segi pakaian, tarian, makanan dan aktiviti yang diadakan atau dijalankan semasa perkahwinan suku kaum Kokos. Yang pertama, dari segi busana atau pakaian pengantin, kita dapat lihat dalam gambar terdapat duit atau wang ringgit yang diletakkan sebagai hiasan di atas kepala pengantin perempuan. Wang ringgit ini melambangkan bahawa perempuan tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Yang kedua, dari segi makanan pula, pada kebiasaannya kek pulut kuning akan dihidangkan atau disajikan semasa majlis perkahwinan berlangsung. Kek tersebut kemudiannya akan dipotong-potong dan diagihkan kepada tetamu yang hadir bagi memohon keberkatan dan doa daripada mereka. Yang ketiga, tarian tradisi masyarakat Kokos iaitu dansa selalunya dilakukan semasa majlis berlangsung bagi memeriahkan lagi majlis tersebut. Seterusnya, aktiviti hamburan. Aktiviti ini pada kebiasaannya dilakukan semasa pengantin sedang berarak. Namun pada masa kini, ianya boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tempoh persandingan berlangsung. Pada kebiasaannya, ahli keluarga pengantin akan menabur manisan seperti gula-gula dan coklat serta kain. Namun, ianya telah diubah suai dengan menambahkan wang ringgit seperti duit shilling dan juga duit kertas. Tujuan aktiviti ini diadakan adalah untuk menggembirakan hati serta memeriahkan lagi majlis. Dan akhir sekali, aktiviti berjalan di atas kain juga turut dilakukan semasa majlis persandingan. Kain akan dibentangkan sepanjang perjalanan menuju ke pelamin. Tujuan aktiviti ini adalah untuk melambangkan bahawa pasangan pengantin adalah VIP dan mendapat layanan seperti raja dan permaisuri pada hari tersebut. Itu sahaja perkongsian saya mengenai budaya perkahwinan suku kaum Kokos. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Izzah binti Glenn. Saya memilih masyarakat dan budaya kaum Kenyah iaitu adat perkahwinan masyarakat kaum Kenyah. Di sini kita boleh dapati sedikit latar belakang masyarakat Kenyah. Masyarakat Kenyah merupakan salah satu daripada etnik pribumi di Sarawak. Dikatakan asal-usul masyarakat Kenyah adalah dari dataran tinggi Usun Apau sejak 1400 hingga 1700 Masihi lagi. Menurut sumber dikatakan bahawa masyarakat Kenyah telah berpecah kepada beberapa sub-etnik Kenyah yang lain. Sub-etnik Kenyah terbagi kepada Kenyah Jamah, Kenyah Badeng, Kenyah Kayan, Kenyah Lepoh, Kenyah Lepoh Tauh, Lepoh Maut, Umar Bahah, Lepoh Kulit, Kenyah Sambab, Penan dan banyak lagi. Majoriti masyarakat Kenyah di Sarawak banyak mendiami kawasan di lembah sungai seperti Hulu Batang Baram, Usun Apau, Baloi, Tinjar dan Hulu Batang Rajang. Seterusnya, merisik dan pertunangan. Sebelum perkahwinan, kaum Kenyah dimulai dengan mutu leto. Mutu leto adalah merisik. Di peringkat ini, ibu bapa, saudara mara dan sahabat pihak laki-laki akan datang ke rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan utusan atau hajat mereka untuk menjadikan anak perempuan mereka menantu. Yang kedua, sekiranya jawapan yang diterima adalah positif, ibu bapa kedua-dua pihak akan berjumpa Paran Umar iaitu ketua kaum secara bersendirian atau bersama bagi memaklumkan tentang perkahwinan mereka. Apabila upacara mutu leto sudah selesai, proses atip hawa dan tebuku teh iaitu upacara pemberian pertunangan daripada laki-laki kepada perempuan di hadapan
paren Uma dan pemimpin kampung dijalankan bagi menandakan pasangan tersebut sudah mula mempunyai ikatan pertunangan. Dalam proses tabukute, perkara seperti tarikh perkahwinan dan kivan, iaitu pasangan bersama-sama keluarga menentukan kediaman tetap selepas perkahwinan akan dibincangkan. Bagi tempoh pertunangan, ianya tidak boleh melebihi 6 bulan dan tarikh tabukute dan pelahawa. Namun, sekiranya pasangan bercadang untuk melanjutkan tempoh pertunangan, maka mereka perlu memaklumkan kepada paren Uma. Persiapan sebelum perkahwinan. Selepas tamat pertunangan, maka pelahawa iaitu majlis perkahwinan oleh paren Uma dilaksanakan. Beberapa hari sebelum pelahawa, penduduk kampung akan membantu keluarga yang membuat majlis perkahwinan. Sebelum majlis perkahwinan bermula, keluarga akan mencari dan memilih tanah yang bagus untuk menanam padi dan memelihara binatang domestik untuk dijadikan juada semasa upacara perkahwinan kelak. Pihak keluarga laki-laki akan memastikan bekalan makanan mencukupi semasa majlis berlangsung. Segelintir masyarakat kampung akan mencari kayu api, ada juga mencari daun untuk membungkus nasi. Ada yang berburu, menjala, memukat, kemudian komoditi ini akan bekerjasama untuk menyediakan juada perkahwinan. Dari situasi ini dapat kita lihat mengapa tempoh antara Atif Hawa dan Pelahawa masyarakat Kenyah boleh mencecah 6 bulan ke atas kerana adalah untuk memberi kesempatan kepada keluarga untuk menjalankan persiapan. Pada zaman yang moden sekarang ini, bukan juga semua kaum Kenyah yang tinggal di bandar melakukan adat seperti ini. Ada juga berlaku, tapi kebanyakannya di kampung lah. Di kampung-kampung banyak yang ikut masih dekat yang zaman moden ni mengikut saya punya kajian macam kurang. Pada hari perkahwinan, paluan gong dan muzik berkumandang di rumah panjang dan tetamu-tetamu yang datang akan disambut dengan meriah dengan air tuak. Air tuak dikenali sebagai minuman keras. Terdapat hiasan yang menyerupai rumah dan burung kenyalang, parang ataupun sarung yang diperbuat daripada rokok gulung menghiasi siling hawa atau galeri rumah panjang. Kita boleh nampak gambar raja seperti yang di sini. Dia merupakan hiasan siling menyerupai kenyalang menandakan laki-laki yang berkahwin adalah dari kalangan keluarga paren. Hiasan siling yang diperbuat daripada rokok gulung ini mempunyai maksud yang tertentu. Misalnya, hiasan siling yang menyerupai kenyalang menandakan laki-laki yang berkahwin adalah keluarga paren. Jika hiasan menyerupai parang, maka keluarga laki-laki yang berkahwin adalah berasal daripada golongan panyin. Kemudian, tetamu-tetamu yang hadir akan dibawa ke pelamin dan pasangan pengantin akan diraikan semasa upacara yang dijalankan. Adat semasa perkahwinan. 8 orang pengapit perempuan akan meletakkan saung iaitu topi kaum Kenyah satu persatu di atas kepala pengantin perempuan tersebut. Peranan dia ataupun tujuannya adalah untuk memperoleh keberkatan yang berlimpah bagi kedua-dua pasangan tersebut. Kita boleh lihat contoh seperti gambar di sini, saung diletakkan satu persatu di atas kepala pengantin perempuan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keberkatan lah bagi kedua-dua pasangan tersebut. Selepas itu, 8 orang pengapit perempuan yang terlibat tadi akan menerima pemberian berbentuk sarung, manakala 8 orang pengapit laki-laki akan menerima pemberian berbentuk parang, dan selepas itu, simbolik mengikat ikatan perkahwinan akan dibuat. Amalan yang kedua ialah pasangan bersama pengapit mereka akan berjalan 8 pusingan di suatu kawasan sebagai simbolik pasangan mencari makanan untuk diberikan kepada keluarga mereka kelak. Selepas saja upacara tersebut, maka pasangan telah pun dianggap sudah berkahwin, namun bagi konteks masa ini, pasangan wajib mendaftarkan perkahwinan mereka agar sah di sisi undang-undang. Kemudian pada malam harinya, pasangan dan para tetamu akan duduk bersama-sama di awah atau galeri rumah panjang, tetapi upacara dijalankan dan mereka akan disajikan dengan juada dan makanan bersama-sama. Pada masa yang sama, orang-orang tua atau pemimpin akan memberikan nasihat kepada pengantin dan akan disusuli dengan aktiviti hiburan lazimnya yang berlangsung sehingga pagi berikutnya. Kita boleh tengok contoh gambar seperti yang di sini, hiasan-hiasan yang menghiasi siling hawa
atau galeri rumah panjang. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.